Baik. Kita buka kuliah malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil rizam syai'unahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wala nasir. Sadaqallahul azim. Maksudnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha kepada agama kamu sehingga kamu mengikut akan agama mereka. Kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenar-benar petunjuk. Dan barang siapa mengikut akan hawa nafsu kepada orang-orang yang telah pun diberikan ilmu pengetahuan kepada mereka itu, maka tiadalah malaka minallah, tiadalah bagi kau itu Allah Ta'ala yang akan menjadi pembantu dan juga penolong, pemelihara. Baik. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati fa imam ra'in wa huwa mas'ulun. Artinya setiap kamu adalah penjaga atau pemegang amanah dan kamu akan ditanya terhadap apa yang dijaga dan diamanahkan pada kamu. Fa imam ra'in wa huwa mas'ulun, dan bermula imam atau pemerintah itu adalah penjaga atau pemegang amanah dan dia akan ditanya tentang amanah yang ditanggungjawabkan terhadap dirinya. Alhamdulillah. Ya anda hormati tuan imam kita solat maghrib tadi, suruhnya tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan perjumpaan kita, pertemuan kita sekali lagi malam ini. Kita sambung kuliah kita sebulan 2 kali di surau ini. Jadi malam ni kita lihat kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Muka surah apa tu tuan? 43. 43. Tajuk apa lagi? Akidah yang sahih kan? Okey, baris ayat apa? Firman Allah Ta'ala, wa ma sanna min qablika min rasul. Itu tak? Bukan? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Betul? Okey. Baik. Ini nak cerita tentang akidah yang sahih. Akidah yang sahih.
Jadi pembahasan akidah yang sahih ini tak habis lagi. Baik, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wa jatanibut taghut. Surah An-Nahl ayat 36. Maksudnya apa tuan-tuan? Walaqad ba'asna, dan sungguh kami bangkitkan ataupun kami utuskan fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasula, itulah rasul. Setiap umat ada rasul. An'ibudullah, tugasnya adalah untuk mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wajatanibut taghut, dan menghindarkan diri daripada penyembahan kepada taghut, patung berhala, ataupun apa-apa sajalah benda-benda yang menyesatkan. Jadi kata-kata taghut ni dia luas pengertian dia. Asal makna taghut ni yang melampaui batas. Tagha, innahu tagha, Allah Ta'ala suruh kepada Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, pergilah kepada Fir'aun. Innahu tagha, sungguhnya Fir'aun tu orang yang melampaui batas. Jadi asal makna taghut ni tagha lah, melampaui batas. Ataupun syaitan, berhala, apa benda lah yang tak layak disembah. Yang layak disembah ialah Allah Ta'ala saja. Selain tu, yang tak layak kita sembah, yang tak layak kita kata nak serupakan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi benda tu adalah dikatakan sebagai taghut. Baik, baik. Lihat terjemahan dia. Dan sungguhnya kami, yakni Allah, telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkan dia menyeru mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah kepada taghut, syaitan, berhala, dan apa sahaja yang boleh menyesatkan manusia. Pertama sekali, syaitan lah. Memang asalnya syaitan yang menyebabkan manusia sesat ni. Syaitan banyak membisikkan benda-benda baik kepada manusia, tapi sebenarnya benda itu buruk. Dia bisikkan benda ni baik, bagus dan sebagainya, tapi sebenarnya benda itu buruk. Syaitan contohnya mengajak manusia sembah patung berhala. Kenapa? Kerana Tuhan ni dia kata mestilah benda yang nampak dan boleh dilihat. Tak nampak, lihat, macam mana nak sembah? Bagi orang yang ada akidah, orang yang belajar bab tauhid, dia tahulah ini syaitan punya kerja. Mustahil Allah Ta'ala tu boleh serupakan dengan sesuatu benda. Betul tak? Jadi apa saja yang ditasawurkan, digambar oleh syaitan, dia tak akan terpengaruh. Betul? Kalau orang tu ada akidah. Orang yang tidak ada akidah, orang yang tidak ada bab mengaji bab tauhid, dia mudah terpengaruh. Kalau agama lain tu dia punya patung-patung kan, patung-patung yang mereka sembah, patung berhala yang mereka sembah. Jadi kenapa dalam Islam ni tak ada? Kenapa tak ada? Jadi mereka pun terpengaruhlah kata-kata buruk syaitan. Maka syaitan kata, kau buatlah patung dan sembahlah patung supaya sama dengan, kau boleh challenge dengan agama lain. Cerita nauzubillah min zalik. Baik. Asal tuan-tuan, kenapa manusia itu menyembah patung? Asal manusia itu sembah patung ialah asalnya dulu mereka mengenang kepada jasa-jasa orang-orang yang banyak berjasa di kalangan mereka. Pertama sekali orang kata orang-orang soleh, orang-orang paling ulama di kalangan mereka dahululah. Jadi apabila ahli ulama ini memberikan sesuatu pendapat, mereka akan ikut dan patuh kata-kata mereka. Bila ahli ulama mereka mati ataupun orang-orang soleh tu mati, jadi mereka pun fikir buat gambar. Apa kata kalau kita buat gambar supaya kita dapat mengingati orang-orang soleh
orang-orang alim yang telah pun meninggal dunia. Jadi permulaan mereka hanya buat gambar saja. Tetapi lama-kelamaan syaitan pun masuk dan mempengaruhi mereka. Daripada kau buat gambar saja, lebih baik kau sembah. Jadi lama-kelamaan tuan, manusia pun mulalah menyembah patung tadi. Yang mereka dakwa bahawa patung itu boleh memberikan sesuatu efek ataupun kuasa kepada mereka dan boleh memberikan keselamatan kepada mereka lah. Macam tu. Jadi kisah penyembahan patung ni asalnya ialah patung tu mereka nak kenang jasa orang-orang soleh di kalangan mereka, orang-orang alim di kalangan mereka yang telah pun pergi meninggal dunia. Jadi mereka nak kenang balik mereka ni, mereka buat gambar. Jadi buat gambar saja tak cukup, mesti buat patung kan. Jadi siapa punya kerja tu? Syaitan lah. Dia mempengaruhi manusia dia. Akhirnya manusia pun menyembah kepada patung berhala dan akhirnya lari jauh, terpesong daripada akidah yang betul, iaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada pula manusia menyalahgunakan ayat ini. Dia kata walaqad ma'asna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami bangkit pada setiap umat itu rasul. Jadi ada yang mentafsirkan, kalau orang yang sesat ni mentafsirkan makna dengan setiap umat itu ialah setiap kaum. Contohnya kaum Melayu, kaum Cina, kaum benda kan. Jadi di kalangan orang Arab dia dah ada dia punya rasul dia. Jadi di kalangan Melayu ni mana ada rasul dia? Tak ada. Jadi dia pun declare diri dia adalah rasul orang Melayu. Dia beritahu dia rasul Melayu. Sebab apa? Dia tengok kat ayat ni lah. Dia pun tengok ayat Quran juga tuan-tuan. Macam ni yang tak faham ni, yang orang kata dingkek, istilah kita dingkek lah, ilmu pengetahuan dia dingkek. Satu lagi supaya orang ni, orang kata orang datang pada dia, supaya orang menghadap dengan dia, orang cenderung pada dia dan sebagainya. Maka dia menyalahgunakan ayat Quran tadi dengan tujuan untuk memenuhi akan keinginan nafsu dia sendirilah. Dan dia beritahu bahawa disebabkan orang Melayu tak ada rasul, dia pun nantilah dia sebagai rasul sendiri. Ni faham lah tu. Ataupun mungkin ada juga mendakwa Nabi pun ada. Malahan Nabi Muhammad SAW sendiri menyebutkan bahawa akan ada di kalangan umat aku tu, selepas daripada kewafatan aku tu, mendakwa mereka menjadi Nabi dan Rasul. Ada. Sampai 30 orang Nabi. Antara lelaki yang mendakwa sebagai Nabi, contohnya Musailamah Al-Kazab. Musailamah yang pembohong, pendusta. Dia ni mendakwa dia sebagai Nabi. Sebab apa? Nabi Muhammad dah wafat, jadi dia declare jadi Nabi lah. Macam tu. Tapi kan dakwaan dia sebagai Nabi tadi akhirnya dipelekehkan. Allah Ta'ala malukan dia lah. Macam tu. Jadi kita janganlah mendakwa diri kita sebagai seorang Nabi Rasul, kerana Nabi dah wafat lah. Wa khatiman nabiyyin, akulah akhir daripada segala Nabi dan juga segala Rasul. Baik. Kadang ada mereka mendakwa begitu supaya orang condong dengan dia, orang terpengaruh dengan dia. Dan biasanya yang akan ditipu ni biasanya orang-orang yang dingkek, dangkal lah ilmu agama dia. Dia tak mengaji bab tauhid, tak mengaji bab akidah, hanya belajar melalui orang kata internet dan sebagainya. Jadi mudah terpengaruh lah macam tu. Itu bahaya tu. Jadi kalau guru senang lah. Faham tuan-tuan? Baik. Seterusnya Allah Ta'ala menyebut Al-Quran, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surah Al-Anbiya ayat 25. Maksudnya wa ma arsalna min qablika min rasul, dan tiada kami utuskan daripada engkau sebelum engkau min rasul, daripada rasul ya Muhammad, illa kecuali nuhi ilai, kecuali diwahyukan kepadanya, annahu bahawasanya la ilaha illa ana, tiada Tuhan sembah melainkan aku, fa'budun, maka sembahlah akan aku. Sembahlah akan aku. Ni siapa cakap itu tuan? Allah lah.
Allah Ta'ala beritahu sendiri dalam Quran, tiada kami utuskan sebelum kau ya Muhammad daripada Rasul kecuali kami wahyukan kepadanya. Apa yang diwahyukan kepada Rasul itu? Annahu la ilaha illa ana, bahawa tiada Tuhan yang sembah melainkan aku, kata Allah. Fa'buduni, oleh itu sembahlah oleh kamu akan aku, kata Allah. Jadi Allah Ta'ala dah beritahulah tugas Rasul itulah. Tugas Rasul itulah tugasnya. Ada tugas lain tak? Tak ada. Itulah mengajak manusia ni menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Itu memang tugas Rasul. Habis kalau Rasul dah wafat, tugas siapa? Ulama, adik ulama, para guru, ustaz-ustaz, para asatizah, guru-guru agama dan sebagainya. Habis tugas sultan apa? Dongai lah. Macam tu je tak? Dengar dan sampaikan. Dengar dan sampaikan sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, balighuni walau ayah. Sampaikan walaupun sepotong ayat. Sampaikan. Mana apa kita belajar tu sampai ke orang lain. Baik kan? Kerana kadang-kadang kita ni ada masa kadang tak dapat datang, sibuklah macam-macam alasan kan. Ada jenis tak bercampur pun ada juga. Awak macam mana ustaz? Tak bercampur. Jiran sebelah rumah bukan tak kenal. Betul tak? Tak kenal jiran sebelah rumah. Kan? Pergi kerja pagi, gelap dah keluar ke kerja. Balik kan malam. Betul tak? Balik kan malam. Jadi tak sampai nak bercakap dengan jiran. Tak sampai nak konang dengan jiran, siapa jiran sebelah tu. Tak? Ataupun contohnya Sabtu Ahad. Sabtu Ahad pula dah keluar lah, pergi mana-mana, pergi shopping ke kan. Dah tak sampai nak kenal. Jadi tugas kita, bila kita menyampaikan sebagaimana disampaikan oleh para ustaz, para asatizah, tok-tok guru, ahli ulama dan sebagainya, maknanya kita pun termasuk dalam mata rantai untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Al ulama, wa ta'ala Nabi kata al ulama warasatul anbiya. Ulama itu ialah pewaris nabi-nabi. Ulama pewaris nabi. Jadi bila kita menyambung kata-kata ulama, kita sampai pada orang lain, kita macam pewaris nabi jugalah. Betul tak? Kita macam pewaris nabi juga. Apa yang orang ulama dah sampai pada kita, pada asatizah, guru-guru agama hantar pada kita sampai ke orang lain, sebarkan. Mana kita pun termasuk di kalangan pewaris nabi juga, kerana membantu menyampaikan kepada orang lain. Faham kan? Baik. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun hukimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah innani lakum minhu nazirun wa bashir. Surah Al-Hud ayat 1 hingga 2. Apa maksudnya tuan-tuan? Kitabun hukimat, kitab, mana kitab ni Quran lah. Hukimat ayatuhu, yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh. Summa fussilat, kemudian diperincikan, diperjelaskan, min ladun hakimin khabir, yang mana ayat ini datangnya daripada sisi Allah Ta'ala yang bersifat hakim, bijaksana, lagi khabir, maha meliputi ilmu pengetahuannya. Alla ta'budu illallah. Apa dia punya kandungan ayat Quran tadi? Mengajak bahawa kamu menyembah tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Innani lakum minhu nazir, sesungguhnya aku kan bagi kamu itu nazir wa bashir. Sesungguhnya aku bagi kamu itu ialah sebagai nazir, pemberi amaran, dan juga pemberi kabar gembira, kabar duka cita. Nampak tak? Jadi tugas pada Nabi dan Rasul sama juga. Basyirun wa nazir, pemberi kabar gembira dan juga memberi kabar menduka citakan. Kalau tak ada para Nabi dan Rasul ni, tak tahulah macam mana manusia ni. Memang sesat borek Sesat kan? Sesat sesat-sesatnya. Jadi Allah Ta'ala tugaskan
utuskan para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad SAW pada permulaan dakwah dia macam mana tuan? Kan? Dihambat, disekat, kan? Diletakkan orang kata perut unta di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicaci maki, dikutuk, apa sajalah. Nabi dikata sebagai orang gila. Kan? Orang kena sihir. Muhammad tu kena sihir. Muhammad tu pemecah belah masyarakat. Kan? Ada juga yang mendakwa yang kata pada Muhammad, ya Muhammad, ada utusan, ada satu utusan diutuskan kepada Rasulullah SAW. Dia jumpa Abu Talib dulu, orang kafir musyrik Mekah lah, dia punya ketua-ketua dia, seperti Abu Lahab, Abu Jahal kan. Pergi jumpa, kan, pergi jumpa Abu Talib supaya Abu Talib ni sampaikan kepada Muhammad supaya berhentikan dakwah dia. Apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, seandainya diletakkan matahari di belah kananku, bulan di belah kiriku, supaya aku meninggalkan dakwah ini, nasihat aku tidak tinggalkan. Nasihat aku tindakan tinggalkan dakwah, tidak, sama sekali tidak. Abu Talib cuba mujuk Rasulullah, kan, supaya meninggalkan. Tapi Rasulullah kata, aku tak tinggalkan. Maka Abu Talib kata, terserahlah padamu ya Muhammad, selagi mana kau masih hidup, selagi itulah engkau akan terpelihara dan dijaga. Saya akan backup lah, setelah kita akan backup lah. Abu Talib kata, saya backup kau, tak apalah, selagi mana aku masih hidup, aku backup lah kau. Walaupun aku tak mengikut apa yang kau serukan itu. Abu Talib dia terpengaruh dengan jawatan dia, pangkat dan sebagainya. Jadi kemudian pembesar-pembesar Quraisy pun bergetak dia, macam-macam getak lah. Baik. Baik, kita lihat terjemahannya. Quran sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh, kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Itu maksud tadi, summa fussilat. Maksud fussilat, diperjelaskan satu persatu ayat dia. Kerana Quran ni dalam dia punya makna dia. Pembahasan kalau Quran ni, tengoklah ulama mengarang berjilid-jilid kitab. Tafsir pun berjilid-jilid tafsir kan. Ada tafsir Tabari, ada tafsir Ibn Katsir, tafsir Qurtubi, tak? Tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Al-Kashaf, Zaman Hari, Al-Kashaf namanya. Jadi para ulama mengarang tafsir itu mengarang daripada pelbagai sudut. Tafsir Fi Zilalil Quran, contohnya Fi Zilalil Quran ni karangan daripada Syekh Qutb. Dia lebih kepada dakwah, konsep dakwah, tafsiran dalam bentuk dakwah, gitu. Jadi para ulama mentafsir dengan pelbagai-bagai tafsir mengikut kepada ilmu-ilmu kemahiran yang mereka ada. Jadi mereka akan bincang. Berjilid-jilid tafsir yang dikarang oleh para ulama. Masya-Allah tuan-tuan. Kita nak baca satu tafsir pun kadang-kadang 10 tahun pun tak habis pergi tafsir tu. Satu jilid. Satu jilid tafsir 10 tahun pun tak pergi. Ini kadang ada 30 jilid, 20 jilid tafsir. Bila nak habis Ustaz? Dia ada tafsir Al-Wasit, ada tafsir Ibn Katsir, ada tafsir Qurtubi, ada tafsir Tabari, ada tafsir Al-Kashaf, ada tafsir Jalan Lain, ada tafsir Sawi, ada apa lagi? Banyak tafsir kan. Tafsir Ar-Rahman, biasa kita dengar tak? Tafsir Ar-Rahman, tu tafsir bahasa Melayu tu. Tafsir Ar-Rahman itu antara yang tafsir pada ringkas lah. Satu je kan, tapi sebenarnya tafsir banyak, jilid-jilid. Masya-Allah. Baik. Kemudian susunan dan penjelasan itu adalah daripada sisi Allah Ta'ala yang amat bijaksana, lagi amat mendalam pengetahuannya. Quran yang demikian sifatnya diturun Allah Ta'ala supaya janganlah kamu menyembah suatu pun selain daripada Allah. Alla ta'budu illallah. Apa fungsi dan tugas Quran tadi? Mengajak supaya kamu jangan sembah melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innani lakum minhu nazir wa bashir. Sesungguhnya aku, kata Allah,
Akulah yang beri kabar gembira dan menduka cita melalui lidah ataupun kalam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Jadi firman-firman Allah Taala tersebut menjelaskan suatu amalan dan peribadatan yang diterima oleh Allah Taala ialah peribadatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu hanya semata-mata kerana Allah yang Maha Esa sahaja, bukan kerana yang lain. Dan peribadatan mereka itu dikerjakan secara khudu'. Apa makna khudu' tu kan? Merendahkan diri kepada Allah. Kemudian raghabah. Raghabah maknanya kemahuan sendiri dan bergembira mengerjakan dia. Tu raghabah. Gemarlah. Bukan dipaksa. Ibadah ni kena buat dengan sukarela, dengan hati yang terbuka, bukan dipaksa. Cuma kalau budak-budak kecil, budak-budak tu kena paksa tu kan. Budak-budak kecil kan, kan ada Nabi kata, hendaklah kamu ajak, seru kepada anak-anak kamu mengerjakan solat apabila dah sampai umur 7 tahun. Dah sampai umur 7 tahun tak solat lagi, maka hendaklah pukul, padribu, maka pukullah dengan pukulan yang tidak mencederakan tubuh badan dia. Kan? Habis kalau dah tua macam Ustaz, umur dah 40 tahun. Macam mana? Susah nak cakap tu. Nak susah ke nak obin ke benda. Itu tak? Cerah pada Sikman. Cerah pada Cikman. Dah tua bangkor kan. Dah kubur kata mari kubur kata. Dunia kata pergi. Kubur kata mari sini. Tapi dia tak dengar. Kalau dengar senang, copet persiapan dia kan. Datang ke masjid, surau, tepat bertaubat kepada Allah Taala, kan? Tapi benda tak dengar. Apalagi kalau hati tu dah hitam. Banyak melakukan dosa dan juga maksiat pada Allah. Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya bahawa apabila seorang hamba itu melakukan satu kesilapan dan kesalahan, kemudian dia tidak beristighfar kepada Allah Taala, maka timbullah satu titik hitam. Namanya apa? Titik hitam kat hati dia. Kalau seandainya dia tidak istighfar kepada Allah Taala, maka titik hitam itu akan terus kekal kat situ. Lepas tu dibuat lagi dosa lain, buat lagi pelbagai dosa lain, maka titik hitam tu bertambah. Dan lama kelamaan dah hitam legam. Bila dah hitam legam, susahlah. Cik tengok piuk belanga tu kalau dah hitam legam bawah tu. Tapi zaman sekarang ni orang pakai lampu gas kan, tak adalah hitam dah. Dia punya kuali tu piuk tak ada. Tapi cuba dulu kan pakai kayu api tu masak. Kita dulu orang tua kita masak je tu kan kat dapur tu. Siap pakai topong apa tu? Topong apa dia orang buih tu? Buih api tu. Push kan. Puih bukan buih ataupun pakai tudung piuk tu, nak kipis supaya api tu hidup lah, kayu tu hidup kan. Macam tu. Tapi lama kelamaan tu kuali tu belanga tu memang hitam logam lah dia. Tak logam. Atau sebabnya kena sentah selalu, kena basuh selalu. Pakai perut dawai tu kan. Berkawat. Berkawat sentar lagi bersih sikit. Barak. Jadi itulah ibaratnya hati manusia je tu jugalah. Kalau tak ada istighfar, tidak ada taubat, kan? Tidak ada apa benda kebaikan dia buat, jadi benda tu tambah titik hitam. Dan sukarlah orang kata nur ataupun cahaya petunjuk Allah Ta'ala ni nak masuk dalam diri dia. Susah. Tu bahaya dia. Takut nanti mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Ini nama istilahnya istidraj. Apa maksud istidraj, Sultan? Nikmat yang dia dapat tu, nikmat dia dapat, bagi nikmat Allah Ta'ala, bagi dia nikmat dalam keadaan dia lupa, dia alpa lalai. Akhirnya sampai satu tahap dan ketika Allah Ta'ala pun tariklah nikmat tadi, kan? Macam bawa kereta lori kan, lori bawa penyetokan minyak, tokan kan, tiba-tiba depan tu lembu, betul tak? Tiba depan lembu pun, maka brake lah, pakai handbrake.
buran. Kau tak terbalik kan? Itulah ibarat dia. Terbalik bung dah ketok-ketok. Kan? Itu bahaya tu. Baik, dan rohbah. Khudu, rohbah dan rohbah ataupun rahbah. Maknanya merasa ketakutan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Serta kasih kepada Allah secara ikhlas. Tulus hati dan menghinakan diri kerana keagungan dan juga kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala sebagaimana berikut. Nampak tak? Jadi mana tuan-tuan? Jadi dalam ayat tadi menjelaskan kepada kita dalam konteks kita beribadah kepada Allah, mesti ada sifat khudu, merendahkan diri, perhambaan diri kita pada Allah. Kemudian mesti ada raghbah, gemar nak buat, bukan orang paksa. Paksa dengan kerelaan sendiri kan tak sama kan? Tak sama. Betul tak? Kemudian rahbah, mana rasa takut, khauf ataupun takut. Ada satu lagi tuan-tuan, roja ni pengharapan. Satu lagi, rajim alif hamzah, roja. Bukan roja itu apa tu, mama. Bukan roja mama. Roja, rajim alif hamzah, roja, mana pengharapan. Allah Ta'ala terima ibadah kita dan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa dan juga kesalahan kita. Nampak? Itu pengharapan kita nak. Baik. Seterusnya, mana ayat berkenaan kelas? Okey, ada beberapa ayat berkenaan kelas. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa'budillah mukhlishan lahuddin, ala lillahi dinul khalis." Ala lillahi dinul khalis, surah Az-Zumar ayat 2 hingga 3. Fa'budillah, maka sembahlah kamu kepada Allah Taala mukhlishan lahuddin, hal keadaan ikhlas, tulus hati, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lahuddin, baginya ialah agama. Din. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah bagi Allah Taala itu agama yang tulus, agama yang suci, bersih. Islam ni satu agama yang bersih, suci. Tidak ada agama lain yang selain daripada Islam melainkan Islam saja yang suci. Dan Islam juga syumul, lengkap. Dalam Islam semua ada kan. Okay. Kemudian dalam Islam pula kan, dia ada satu ilmu tu kan, namanya ilmu rijalul hadis. Apa nama ilmu tu kan? Ilmu rijalul hadis. Apa benda ilmu rijalul hadis tu? Ilmu rijalul hadis itu maknanya satu ilmu berkenaan dengan sanad-sanad kan, mengenali sanad-sanad sesuatu hadis. Sanad tu siapa? Sanad tu lah orang yang terima daripada siapa, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam saja ada ilmu tu. Agama lain tak ada. Dalam agama lain dia tak ada yang sanad-sanad tu, tak ada. Islam saja namanya satu ilmu rijalul hadis. Maknanya sesuatu hadis yang kita baca, yang kita terima tu, yang Nabi, yang kata Imam Bukhari ke, yang tulis dalam kitabnya Sahih Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kitab hadis Sahih Muslim kan. Kemudian Imam Nawawi pun ada kitab berkenaan hadis. Lepas apa lagi? Imam Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Tahu tak? Jadi mereka dapat hadis tu melalui dia punya sanad-sanad dia. Daripada siapa sampailah kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam agama lain dia tak ada macam tu. Itu kelebihan Islam. Dalam agama lain, contoh dia dapat kitab tu daripada siapa? Dia dapat kata-kata tu daripada siapa? Daripada siapa? Tak ada. Bila tak ada macam tu yang boleh diubah-ubah. Mungkin dia punya ketua dulu cakap macam ni. Bila sampai kepada orang yang keturunan keberapa ni, dah tak sama lagi dah. Dah banyak ubah-ubah, tukar-tukar, tak? Faham kan? Banyak pindah sana, pindah ni dan sebagainya. Tapi Islam ni dia tak ada macam tu. Quran ni juga. Quran ada tak ada pindah-pindah? Tak ada. Yang pindah ni orang yang tak betul je lah. Dan Islam ni, Quran ni terpelihara.
Sepelihara sampai hari kiamat. Nampak? Kita pelihara. Paling yang aku kata contoh paling mudah lah. Contohnya kalau kita menyampaikan suatu mesej kepada orang lain. Si A, contohnya ada berapa orang? Ada 20 orang. Si A ni nak menyampaikan mesej kepada orang yang nombor 20. Nah, maka dia bisikkan kepada orang nombor 2. Orang nombor 2 bisik pada orang nombor 3. Orang nombor 3 bisik sampai nombor 4. Okey? Sampai 20 banyak tak bondo yang dah ditukar? Banyak bondo tukar. Takkan sama lagi dah. Takkan sama lagi lah dengan apa dia cakap itu. Kalau lah orang pertama cakap, contohnya ada seorang laki-laki bernama Ahmad. Lelaki ni tinggal di kampung mana? Kampung Jawa. Kemudian Jawa tu ada berapa cabang dia. Kan? Lepas tu lelaki ni umur dia berapa tahun? Tak? Ayah nama siapa, mak sama siapa. Apa kerja lelaki tu? Kan? Nanti dia passing ke nombor 2. Nombor 2 passing nombor 3. Tak? Nombor 3 sampailah nombor 20. Memang tak apa bondo dia cakap lagi dah. Dah banyak tukar sana tukar sini. Dan orang kata dah mula yang ini tak ada cakap kerja contohnya ternak lembu. Sampai sini dia kata lelaki tu dah ternak lembu pula dah. Ada penambahan lain pula. Nampak? Jadi dalam Islam itu namanya ilmu rijalul hadis. Mana setiap hadis tu terima daripada Nabi asalnya sampailah kepada daripada siapa sampailah kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari membukukan hadis tu dalam Sahih Bukhari. Dan benda itulah sampailah kepada kita. Masya-Allah. Dalam agama lain dia tak ada macam tu. Boleh ditambah-tambah, tukar-tukar, rasa kan. Tak suka, buang. Masuk yang lain pula ayat dia kan. Macam tu. Faham, tuan-tuan? Baik. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sambungan ayat tu. Surah Isra ayat 23. Wa qadara rabbuka, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Alla ta'budu illa iyyahu, bahawa tidak kamu sembah melainkan kepadanya semata-mata, itulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni siapa punya perintah tuan-tuan? Allah. Allah Taala perintah pada dia. Dan kalau kita ajar anak-anak kita pun tuan-tuan, anak-anak kita biasanya kita akan ajar bab tauhid dulu. Itu penting sekali. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah mengenal Allah. Itu yang penting sekali. Rukun iman, rukun Islam. Anak-anak kita kalau belajar sekolah kan biasa akan belajar rukun iman, rukun Islam belajar. Itu pun kadang-kadang bila time nikah dah lupa dah, tak ingat. Tak ingat time nikah lupa. Time belajar sekolah tu, sekolah rendah, sekolah menengah ingat. Tapi bila dah besar panjang, time nak nikah, imam tanya dah tak dapat dah. Rukun iman jadi rukun Islam jadi rukun iman. Ataupun rukun iman biasa ada 6 kan, dah jadi 5 dah baca. Dia tanya yang last mana? Tak dapat dah, lupa dah. Yang last tu kan beriman pada qada dan qadar. Nombor 1 dia ingat, beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, kan? Beriman pada hari kiamat. Yang kena apa? Lupa lah Ustaz. Tak? Lupa dia. Beriman pada qada dan qadar. Itu. Tu pun dia tak ingat. Kadang kita juru nikah kan, kita tanya ada tak apa tu. Dia dah gabra. Tadi ingat Ustaz kata. Sebelum datang sini nak nikah ni, ingat. Bila dah rapat kita dia tak ingat dah. Kata. Dah lupa dia kan. Seterusnya Allah Taala juga menyebut dalam Quran, pada Allah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Surah Al-Mu'min ayat 14. Pada Allah maka sembahlah kamu akan Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan tulus hati ibadah kepada Allah.
Jangan ada bawa syirik, sifat syirik kepada Allah. Sekalipun orang kafir tidak menyukainya, amalan yang kamu kerjakan tadi. Sekalipun orang kafir tak suka itu buat. Orang kafir, sifat orang kafir ni biasalah. Apalagi kalau orang kafir ni dia sifat pemusuhan dia tinggi. Macam tu. Kafir ni ada dua. Satu kafir zimmi, satu kafir harbi. Kafir zimmi ni dia boleh kompromi lagi. Dia tak ada memburu-buru ke Islam. Kafir zimmi. Dia bernaung bawah negara Islam tapi dia tak buruk ke Islam. Satu lagi kafir harbi, kafir perang. Dia perang dengan kita sehari tu kan. Dia memang letak angkat senjata. Dia tak angkat senjata, tapi dia gunakan media masa, media basah kan. Kutuk sana, kutuk sini, macam-macam lah kena dengan Islam ni. Tu dah masuk kategori kafir harbi tu kan. Memang dia buat komplot kan. Memang dia kutuk Islam macam-macam. Kalau negara tu lagi teruk. Itu memang dia perang betul, bunuh Islam sana. Yang baru kat dia kan, yang baru kat dia tu. Tak habis-habis Islam ni. Tak apa pun dia sakit hati Islam tak sudah. Tak tahu. Dia tunggu balak lah tu. Yang kat Cina tu dah kena balak dah. Dah kena bala Cina tu. Tahu banyak orang mati dekat Cina tu hasil daripada dia buat penindasan pada Islam. Sekarang 2007 Islam. 2,700 orang mati tuan. Itu yang kena jangkit tak tahu lagi tu. Tahu apa puluh ribu yang berjangkit dah puluh ribu kena berjangkit. Sampai kan doktor pun mati. Doktor mati. Masya Allah. Itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak tengok manusia ni sehebat mana sebenarnya. Aku nak tengok manusia ni hebat mana sebenarnya. Dia kata dia hebat, dia bagus. Aku hantar sikit je tu. Sikit kan? Virus je. Benda halus dia kecil. Itu pun manusia tak boleh apa. Tak pekong tak boleh apa. Boleh apa pekong. Baik tuan-tuan. Seterusnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan daripada Muaz bahawa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haqqullah 'alal ibad, hak Allah Taala atas hamba-Nya, bahawa menyembah mereka itu akan Dia dan tidak menyekutukan mereka akan Allah Taala dengan sesuatu jua pun. Wala yusyriku bihi syai'an, jangan menyekutukan Allah Taala dengan sesuatu apa juga pun dengan kita sekutukan Allah. Hatta kalau seandainya kita tasawur tergambar Allah Taala ni begini-begini pun tak boleh. Kita tergambar Allah Taala ni macam cahaya, tak boleh. Kita tergambar Allah Taala ni macam angin pun tak boleh. Kerana cahaya, angin ialah benda yang dicipta oleh Allah Taala, benda hadis, benda baru. Benda baru mana sama dengan benda qadim. Allah Ta'ala bersifat qadim, sedia. Manusia angin ke, roh ke, angin, roh, apa lagi, cahaya, tak, kilat. Itu semua adalah benda-benda hadis, benda baru yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Benda baru tak boleh diserupakan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nas tersebut adalah memberi pengertian jelas bahawa akidah yang sahih itu adalah berlandaskan dari syariah, daripada Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amal ibadah seorang itu hendaklah dengan perasaan khudu'. Mesti ada khudu'. Kemudian mesti ada raghabah, gemar. Kemudian mesti ada rahbah, takut. Kemudian hubbullah, cinta kepada Allah Taala. Kemudian tazallul dan ikhlas. Tazallul tak tahu apa maknanya. Tazallul, kemudian ikhlas kan, agar mereka benar-benar menjadi seorang hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar mentauhidkan Allah Taala. Okey. Baik, apakah makna tazallul? Saya tengok dulu mana tazallul.
Warna tazallul. Dari situ tulis ada makna tak? Tulis tak makna dia? Tak. Tak kan? Ini bukan apa? Portugis. Okey, tazallul. Tazallul juga bermakna khudu', tawaduk. Khudu' dan tawaduk disebut dalam kitab, dalam kamus Mu'jam Wasit, Mu'jam Raid, Mu'jam Wasit. Okey, namanya tazallul. Tazallul kitab kamus, ada kamus. Kena install kamus. Bahasa Arab. Itu cara untuk belajar bahasa Arab. Ini tahu game-game ni install dalam tu. Kejap kami game. Kan? Ayo, betul lah. Game mula lah. Baru-baru ni sibuk game mula kan. Dalam internet tu game mula. Ngaya tahu game mula. Apa nama game itu? Game mula? TikTok lah benda dah. TikTok. Joget TikTok. Joget TikTok. Pak Maun pun sebenarnya ada berjoget dengan TikTok tu dah. Pak Maun dulu. Pak Maun dah. Pak Maun kan. Ada twist Pak Maun, ada twist. Twist ada tak? Twist ada. Ada. Kalau ada boleh twist. Pak Maun. TikTok tu. Pak Maun pun dah TikTok dah. Kita nak sibuk TikTok. Betul tak? Jadi mana tazallul tu khudu' ataupun tawaduk. Tawaduk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tazallul. Jadi nas tersebut adalah memberi pengertian jelas bahawa akidah yang sahih itu adalah bernaskan dari syariah, daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Okey. Dan amal ibadah seorang itu naklah ada perasaan khudu', merendahkan diri, raghabah, gemar untuk ibadah, rahbah, takut kepada Allah, hubbullah, cinta pada Allah, tazallul, tawaduk, merendahkan diri. Tazallul sama dengan mana khudu'. Kemudian rajim alif hamzah, pengharapan kena ada. Mesti ada pengharapan. Harap subhanahu wa ta'ala menerima ibadah amal soleh yang kita lakukan. Itu penting. Okay. Kemudian ikhlas lagi. Ikhlas. Kerana amalan yang tidak ikhlas maka akan dicampakkan ke muka sesiapa yang tidak ikhlas. Kau ibadah ni untuk siapa? Kena pak mentua, kena mak mentua ke apa? Kau salat untuk siapa? Kena orang lain. Okey. Besok Allah Ta'ala akan campakkan amalan-amalan yang ada menyutukan Allah Ta'ala. Syirik, kan, riak, campak ke muka orang balik. Agar mereka itu benar-benar menjadi seorang hamba yang mentauhidkan Allah, bukan menyentuhkannya dalam suatu apa pun selaras dengan wahyu ilahi, firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kamu kepada Allah, jangan melakukan syirik dengan walaupun satu jua pun. Surah An-Nisa ayat 36. Dan ayat kedua, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surah Kahfi ayat 110. Siapa yang percaya dan berharap dengan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan hendaklah janganlah dia mempersekutukan sesiapa jua pun ibadah kepada Tuhannya. Jangan menyekutukan Allah Ta'ala dalam ibadah. Besok kan Allah Ta'ala lontar balik pada kita. Allah Ta'ala tak terima. Kau ibadah kerana siapa? Kerana si Ali, kerana si Abu, kerana si Ahmad. Maka Allah Ta'ala buang amalan kita, lontar kita balik. Dan yang ketiga, wa man yusyrik billah faqad iftara isman azima. Surah An-Nisa ayat 46. Sesiapa yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya dia akan melakukan dosa yang besar. Dia telah melakukan satu dosa yang besar. Yang keempat, wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh telah sesat, akan sebagai sesat yang jauh. Dia sesat sebagai sesat yang jauh.
Wallahu alam. Sampai situ oleh demikian. Sampai situ tu tanda. Baik, saya buka pertanyaan, perbincangan kalau ada. Ada tak? Ada? Mula dia saya datang tengok tak ada orang. Aduh, tidak kuliah ni. Dia salah tarikh ke? Salah tarikh kan? Oh, rupa ada tak salah tarikh. Kadang-kadang kita ada juga masa tersalah tarikh. Patutnya gajar topik lain, pergi topik lain. Tengok orang tak ada. 2-3 orang je. Orang tu pun datang, ada kuliah ke Ustaz? Dia kata. Terkejut orang. Kadang ada juga berlaku salah tarikh, ada juga. Kadang orang lain salah tarikh. Surah tu salah tarikh pun ada. Surah salah tarikh. Tu nak kena tengok bila dia hantar, kan dia hantar jadual tu kat kita, nak tengok betul ni betul tak betul. Macam tadi ada satu salah. Dia minta saya nak bagi tazkirah hari Sabtu 29 bulan Ustaz. Jadual dia hantar Ahad. Jadual hantar Ahad. Kan Ahad dah 1 bulan dah tak? Ahad dah 1 bulan. Dia panggil 29. Kadang biarlah bagus silap macam tu kan. Dia nak tengok cuti betul-betul. Takut nanti sebab kalau jauh tu, kalau okey lagi lah. Kono pula jauh. Kita dah ponek orang kata kalau jauh ni, tiba-tiba salah tarikh Ustaz, malam ni mana ada kuliah. Biasa jalan ni lah, nak buat macam mana. 2-3 orang lah. Kita dah datang daripada jauh. Jalan je. Habis kan InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa ma'al mutaqabbala wa rizqan halalan barakatan kasira wa siyana fatai alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahana qultuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qabrin la yasha' wa min du'ain yastajab laha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.